satu lagi mengalami ketidakupayaan untuk bukan slow learner, di bawah slow learner dan lembab. 3 daripada kanak-kanak itu memang didiagnos oleh doktor. Seorang yang disleksia tu saya terpaksa membuat laporan setiap 3 bulan sekali kerana dia menjalani proses rawatan di Hospital Tunku Abdul Rahim Maklang. Dan setiap 3 bulan sekali saya terpaksa memberi laporan kepada doktor tentang perkembangan fizikal dan pembelajaran dia dalam perpaduan. Untuk saya share dengan cikgu bagaimana hebatnya sistem cahayaku tu, okey? Bukan saya nak bodek Puan Cahaya sebab okey bodek dia bukan bagi apa pun kat kita kan. Tapi sebenarnya apa yang telah dia asaskan, dia wujudkan tu sebenarnya bermanfaat untuk kita. Kerana pada pertama kalinya 2012 pada saya rasa Puan Cahaya datang ke kelas saya pada Januari Februari Mac dan dia menyaksikan sendiri bagaimana kanak-kanak istimewa itu Nur Afifah boleh membaca di hadapan Puan Cahaya sendiri hingga ke 5 muka surat. Dia seorang kanak-kanak yang tidak dapat membezakan satu perkara dengan sendiri. Dia mengalami lidah yang pendek kerana kepelatan dia. Dia tidak boleh mengecam antara 2 perkara yang sama dan dia akan mengulang-ulang apa yang kita cakap. Kalau saya kata dengan dia, okey selamat, cakap dengan Cikgu Ita terima kasih, cakap Cikgu Ita terima kasih, dia akan ulang balik apa yang kita cakap. Dia tidak pandai untuk bertutur dengan sendirinya. Sampailah apabila saya memulakan langkah menggunakan sistem cahayaku, apabila dia boleh membaca perkataan pertama ngangak. Dia nak sebut ngangak pun sebenarnya satu kepayahan pada dia pada peringkat awal. Memang menguji kesabaran. Memang leleh-leleh dah peluh sebenarnya. Tetapi apabila dia telah mula menguasai seperti yang Uncle Zahri kata, dia telah mula menguasai vokal dan konsonan tu, dan yang lain-lain itu teratur dengan sendirinya, termasuk dari segi sikap dan segala-galanya. Dia seorang yang berkomunikasi dengan halunisasi ya cikgu. Kalau dia duduk sorang-sorang, dia boleh macam ni. Dia boleh macam tu. Dia macam berinteraksi dengan orang lain dalam dunia dia yang tersendiri. Begitu sekali. Tapi akhirnya pada bulan 7, apabila dia telah boleh membaca surat khabar, dan apabila pada bulan 8 peringkat bulan 9 saya telah memulakan pembelajaran untuk persediaan ke tahun 1, dia boleh menjawab soalan-soalan Linus. Dia boleh membaca soalan yang untuk dia jawab dengan sendirinya tanpa dibantu oleh saya lagi. Begitu juga dengan nombor yang sebelum ini, dia tidak boleh mengecam antara nombor 1, nombor 2, nombor 3. Apabila dia telah boleh membaca dengan sendirinya, matematik dia, sains dia, peradaban dia, kelakuan dia, semua turut berubah mengikut seperti apa yang Uncle Zahri cakap. Dan masa tu baru saya rasa macam mendapat bukan lagi satu cahaya. Saya rasa cahaya itu menerangi seluruh kelas. Memang saya agak sedih bila saya cakap ni, sebab sebenarnya untuk pengetahuan cikgu juga, pada 2010 apabila anak dia bersekolah dengan saya, waktu tu umur dia 5 tahun, sampai akhir persekolahan, anak dia tidak dapat membaca. Ada satu tamparan hebat pada saya sebenarnya. Dan dia mention dekat saya pada bulan 12 dia nak cari sekolah lain kerana tidak kemampuan. Kalau cikgu tak percaya cerita ni, cikgu tanya penolong guru saya Hanita, dia hidup lagi dekat Taman Sungai Baru. Saya sedih sebab masa tu dia cakap dengan saya, dia nak cari satu cikgu lain kalau cikgu tak ada berupaya mengajar anak saya. Sedangkan dia tahu bahawa anak dia memang disleksia dan autism, dan memang ada masalah pembelajaran. Bukan slow learner lagi. Tapi mungkin rezeki saya lah agaknya pada tahun 2011 apabila pihak ibu pejabat memberikan sedikit bajet untuk kita khusus, dan pengarah kita telah melaksanakannya. Sebab ada juga negeri lain yang telah diberi kebetulan tapi tak buat. Tapi mungkin dia selama untuk dia lain sikit ya. Aura pengarah mengatasi segalanya. Jadi maksudnya kita diberikan khusus pada 2011
2011 Disember, dan sebenarnya waktu terakhir hari khusus tu kami yang beberapa orang yang otai-otai ni rasa tak sabar nak pergi kelas. Yang pada saya waktu pertama tu ialah dengan nawaitu tu nak menjadikan yang budak disleksia tu, kalau dia masih bersekolah dengan saya lagi, saya nak menjadikan dia satu bukti bahawa sebenarnya memang kanak-kanak tidak bersalah dalam soal apa pun sebenarnya. Asalkan kena dengan sistem, asalkan kena dengan cara gaya kita nak mendidiknya. Dan memang telah saya buktikan murid tahun 9 saya, walaupun dia tak dapat membaca seperti murid yang lain, tetapi dia masih boleh dengan mata dia yang juling dan tangan dia sebelah tak dia. Cikgu Isma dia selalu pergi kelas saya. Isma yang kakak tu kan, kakak tu dalam Sweden. Memang ramai cikgu bertanding yang tahu di kelas saya tu banyak OKU, diorang kenal pasti. Cuma nasib baik cikgu dia tak pancit. Ya, jadi memang kelas saya tu penuh dengan budak autism. Yang kalau yang satu lagi yang autism tu sampai dia berjalan pun macam ni, dia malu tengok orang. Itulah watak dia, yang seorang Syamil tu. Pada umur dia 5 tahun, sebelum dia menggunakan sistem tariku, dia tak boleh berhadapan dengan Wak Iman, cikgu dia. Kita pandang muka dia pun dia macam ni. Syamil tengok muka cikgu, saya kata dia takut. Tu dia, anak lagi seorang, yang ketiga Muhammad Syamil tu pun macam tu. Tetapi dengan cahayaku ini juga telah merubah segalanya. Taksudnya saya pada cahayaku sebab dia telah menerangi hidup saya sebagai guru prasekolah. Akhirnya pada bulan 9 waktu kami mengadakan pertandingan senam aerobik, dia adalah salah seorang yang terlibat dalam pertandingan tu, yang telah kami menang menjadi juara peringkat senam aerobik Tabika Pemuda Daerah Petani. Yang keseluruhan dalam pasukan senam aerobik tu ada 4 orang kanak-kanak OKU. 4. Cikgu pun disleksia. Kadang-kadang cikgu dia pun disleksia, dia tak boleh kenal dengan 4 kiri kanan cangka. Satu spesies lah saya kan. Itulah cikgu yang saya nak share sebenarnya, bagaimana sebenarnya apabila kita melaksanakan dengan seikhlas hati, dengan daya upaya kita, walaupun kanak-kanak tu menghadapi masalah kecacatan macam mana pun cikgu, kita boleh atasi. Dan sebenarnya sewaktu bulan 9 tu Nur Afifah memang telah boleh membaca surat khabar. Muhammad Syamil tu pun telah boleh membaca surat khabar, dan seorang yang gagap tu pun telah boleh bercakap dengan betul. Tanpa saya betulkan apa-apa pun yang perlu dia bercakap. Tapi waktu membaca tu saya nampak dari segi macam mana kita memerhati dia membaca, akhirnya gagap tu terawat dengan sendirinya. Okay? Ini bukan satu kisah yang dibuat-buat, tetapi rekod dia semua ada di kelas saya. Ibu bapa pun ada, dia duduk di kuartus kerajaan tu. Kalau cikgu rasa cikgu perlu buat temu bual, cikgu boleh jumpa dengan ibu bapa tu, sebab dia orang ada berdekatan dengan tadikan saya tu. Dan dia rasa memang sesuatu yang merasa dalam diri saya tu ada satu macam ada taman lah, ada taman. Bila kita dah laksanakan tu dengan tu. Okay, saya rasa saya tak perlu nak cakap banyak sebab belum tahu lagi puas nak cakap pula lepas ni berapa pula lama kan. Okay, jadi yang baik tu semua datang daripada Allah. Yang mungkin yang kurang baik tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mengambil kesempatan kat sini untuk semua guru-guru Selangor, sebab sebenarnya apabila kita sambung lagi bila kita terlibat untuk pergi ke peringkat di luar negeri Selangor ni, sebenarnya orang memandang Selangor ni adalah satu pada aras yang terlalu tinggi sebenarnya. Jadi maknanya untuk tahun 2013 ni sebenarnya saya menyeru diri saya juga dan juga cikgu-cikgu yang ada dalam dewan ni, yang luar dewan asalkan yang berasal daripada Selangor, yang menjalankan kerja tugas di Tabika Perpaduan. Kita dah ada sesuatu yang mudah, kita dah ada sesuatu yang boleh kita laksanakan sebenarnya, asalkan kita nak. Jadi marilah kita sama-sama memartabatkan Tabika Perpaduan Negeri Selangor pada 2013. Secara tak langsung kita meningkatkan martabat KPM juga, bagaimana hendak melaksanakan BMBI dalam Curriculum Standard Prasekolah Kebangsaan. Itu cikgu, sebab kalau kita tak laksanakan 50% in English dan 50% dalam bahasa Malaysia, kita tidak menjadi orang yang amanah.
dan kita gagal macam Uncle cakap. Okay, jadi maksudnya tahun depan marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan juga bahasa Inggeris ini. Dan saya rasa hari ni kalau bos dengar dia orang cakap bahasa Inggeris, bos tak sangka tu orang Jawa. Okay, sebab dia orang boleh cakap lebih baik lagi daripada Uncle Zahari. Okay, kemudian saya menggunakan ini, saya minta ampun maaf atas salah silap atau kata-kata saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.